أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Saya jemput tuan-tuan yang kat luar, kalau boleh masuk kita duduk rapat-rapat tu lebih baik dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Ya, insya-Allah. Baik. Pertama, jutaan terima kasih kepada pengerusi masjid, juga seluruh AJK Masjid atas kesudian menerima kehadiran saya. Alhamdulillah, saya dengan Melaka ni tak jauh sangat. Kerap jugalah datang. Malah kalau sebut alai tu, seorang besan saya ada di sini. Alhamdulillah, anak perempuan saya berkenan dengan orang Melaka. Jadi Alhamdulillah dah ada 2 cucu dah, insyaAllah. Baik, dengan nikmat Allah, Allah bagi ruang dan peluang ini. Sebelum saya mula ceramah, nak perkenal diri lah dulu. Kadang orang tak kenal kita. Nama saya Amran bin Yusuf. Dia tak ada Muhammad sebenarnya dia. Ada Amran bin Yusuf. Atau dalam IC dia ada Cik. Saya orang Kedah, ada Cik kat depan. Cik Amran bin Mat Yusuf. Nombor IC 700517025671. Umur 53 tahun. Cuma nampak macam 63. Kau nampak tua sikit lah. Kemudian saya tinggal di Bukit Beruntung, Selangor. Daerah Rawang. 25 tahun tinggal di Bukit Beruntung. Alhamdulillah tak pernah rugi. Bukit Beruntung sangat memberi keberuntungan. Tak pernah rugi. Atas muka bumi Allah tak ada rugi. Melainkan Allah hantar kita ke dunia ni, semua nak buat pahala belaka. Cuma kita je yang suka nak buat dosa. Itu je. Sifat begitulah. Ya, kita makan dapat pahala, menikah dapat pahala, dapat cucu dapat pahala, pergi masjid dapat pahala, pergi kerja, semua dapat pahala belaka. Cuma kita berebut nak buat dosa. Itu jadi masalah kita sendiri. Okey, baik. Pada pagi yang berbahagia ni, kita nak sembang-sembang berhubung dengan yang sedang kita tunggu untuk berhadapan dengannya. Ya, pertama kita nak cerita tentang 10 pertama Zulhijjah. Yang dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam surah dalam Al-Quran memang kata wal fajri wa layalin ashr, jelas. Ya, 10 hari, bila 10 hari itu 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah yang akan datang pada minggu depan, hari Selasa. Hari Selasa 20 hari bulan Jun sehinggalah 29 hari bulan Jun waktu kita sambut hari raya Aidul Adha. Jadi 10 hari itu yang dibicarakan dalam hadis. Sebelum kita cerita juga tentang pembahagian daging korban dan hukum hakam serba sedikit. Sebelum kita cerita juga tentang puasa sunnah pada 9 Zulhijjah pada hari wukuf di Arafah. Ya, dan kenapa kita nak cerita? Sebab nak bagi ruang supaya kita tak terlepas daripada kenikmatan yang sedang Allah bagi kepada kita. Ada sebahagian orang tak sempat sampai Zulhijjah tahun ini, matilah sebelum ni. Kita Alhamdulillah, kencing manis ada, darah tinggi ada, jantung ada, gout ada, asma lagi. Spray. Spray. Tak mati-mati. Adakah benda itu sia-sia? Bukan. Itu nikmat diberi oleh Allah untuk menjalani kehidupan, nambah baik dan tinggalkan kejahatan. InsyaAllah. Di sini nikmat besar. Jadi, yang pertama sekali, kita nak rujuk satu hadis yang semalam saya rujuk di Madrasah An-Nur, Taman Desa
Molek. Taman Desa Molek. Ya, hadis daripada yang diletakkan dalam kitab Latail Ma'arij, dalam kitab Ibnu Rajab Ar-Ramli, dan dia sebut satu hadis daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Abdullah sepupu Nabi, Sayyidina Abbas adalah pak saudara Nabi. Ya, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kenapa saya kata sahih? Sebab 1 hingga 10 ramai orang puasa sunat. Di antara tu ramai orang puasa sunat dan mereka selalu berpandukan hadis dhaif dan hadis palsu. Haram hukumnya. Puasa tak jadi masalah. Tapi barang siapa yang berpuasa 5 hari kononnya, maka dia akan masuk syurga 5 tahun dulu daripada orang lain. Haram. Itu hadis yang dhaifun jiddan. Tak boleh. Puasa bagus. Tak ada masalah. Ya, baik. Hadis ini adalah hadis sahih. Nabi kata, "Ma min ayyamin amal salih." Tiada hari-hari, yakni amalan salih, fiha, di dalamnya, ahabbu ilallah, yang disukai dan dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, daripada hari ini. Daripada hari ini. Tak ada amalan yang paling besar, yang paling Allah sayang dan Allah cinta, melebihi daripada hari ini, kata Nabi. Yakni, mana? Maksudnya, ayyamal ashr, tempoh 10 hari, 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Tak ada. Kenapa tak ada? Disebabkan, semua amal biasa, gandaan pahalanya lipatan kali ganda. Bulan lepas, bulan Syawal, kita solat dapat pahala sekian. Tapi bulan ni dalam tempoh 10 hari itu, bulan Zulhijjah yang akan masuk, maka lebihan pahala itu cukup banyak. Sedekah pada bulan yang sebelum ini ada pahala. Tapi sedekah bulan ni ganjarannya sehingga 700 kali ganda. Jadi diberi ruang 10 hari, menikmati gandaan pahala tanpa had yang disediakan oleh Allah. Tapi banyak manusia yang tak ambil peduli, banyak manusia yang sombong, bongkak dan takabur dengan tawaran yang Allah sedang bagi. Allah, bahasa mudah, Allah kata nak masuk syurga, kau buat macam ni. Tak yalah, syurga-syurga ni lambat sikit pun tak apa, sebab kita tak nak buat. Itu tawaran Allah begitu. Allah bagi tawaran. Contoh-contoh, saya selalu ulang. Tadi, selepas azan. Tukang azan memang pahala dia besar. Tukang azan, dia punya pahala dia tu, sejauh mana pahala tu pergi, banyak itulah pahalanya. Sebanyak mana manusia yang dengar, banyak itulah pahalanya. Tu pun main pas-pas. Kau je lah. Dia gitu-gitu. Maka rugi. Ini. Amalan-amalan seperti itu. Lepas azan saja. Apa amalan kita? Salat sunat subuh. Nabi kata, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa ramai orang yang buat, dan berapa ramai lagi mereka yang mengabaikannya. Sedang Allah nak bagi apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Sombongnya manusia ketika Allah menawarkan besar kenikmatan, tapi dia tak nak. Tapi bila Giant buat tawaran offer, berebut-rebut manusia. Kan ya? Bila Lotus buat tawaran, ceng contohnya kan ya. Boy, bukan main manusia. Parking tak ada. Sampai ke jalan besar parkingnya. Tapi bila Allah bagi tawaran dengan janji yang kekal abadi, tapi manusia sombong. Nabi SAW menyatakan bahawa tiada hari-hari yang lebih Allah cintai daripada hari ini di dalamnya beramal saleh, ayyamul ashr, pada 10 hari. Kemudian sahabat Nabi SAW qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Adakah 10 hari ini amalannya lebih baik daripada berperang di jalan Allah?
Sahabat nak tanya lagi, adakah amalan antara 1 hingga 10 hari ini adalah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Maka Nabi SAW kata apa? Walal jihadu fi sabilillah. Ya. Antara 1 hingga 10 Zulhijjah ini, kalau kamu beramal, maka pahalanya adalah lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Melainkan orang yang berjihad itu dia pergi dengan diri dan hartanya, kemudian dia syahid tak balik. Itu lain. Ya, maka sebab itu di atas tawaran yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar kepada mereka yang teringin untuk menyambut pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang tuan-tuan. Contoh, kalau tuan-tuan perasan, perempuan perasan solat subuh tadi, saya baca 2 surah 1 rakaat. Surah pertama, mana-mana surah boleh baca. Surah kedua, Al-Ikhlas. Kenapa jadi gitu? Sebab Nabi tawarkan dengan tawaran yang besar. Tuan-tuan tahu dalam sejarah cerita macam ni, kalau imam-imam nak buat. Kerana ini hadis sahih. Riwayat Imam Muslim dalam sahih Muslim. Ada satu kisah di zaman Nabi. Nabi kumpulkan para sahabat dia ramai-ramai. Lalu Nabi beri perintah. Kamu keluar untuk berdakwah. Keluar pergi ke sana untuk berdakwah dalam tempoh sekian-sekian. Dan di antara ramai-ramai, Nabi lantik imam sebagai ketua perjalanan dan imam solat. Sampai je dalam perjalanan musafir mereka, mereka musafir, berhenti saja, imam ni akan mengetuai solat. Dan tuan-tuan tahu apa dia baca? Allahu Akbar. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk rakaat kedua. Lepas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jalan lagi. Sampai satu tempat lagi. Solat pula. Solat asar contohnya. Atau solat maghrib contohnya. Atau isyak contohnya. Maka solat tu pula. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tapi sebelum rukuk. Qul huwallahu ahad. Dia masuk rakaat yang satu lagi. Alam tara kai. Sebelum rukuk. Qul huwallahu ahad. Itu je ulangan dia dalam tempoh perjalanan mereka. Lama-lama makmum komplain. Makmum ni memang kaki komplain. Kau baca panjang komplain, kau baca pendek pun komplain. Komplain tak habis-habis. Tok imam datang awal komplain, tok imam datang lambat komplain, khutbah panjang komplain, khutbah pendek komplain. Tahu komplain aja. Maka zaman dulu, zaman sekarang ke komplain bukan. Zaman Nabi dah ada kaki komplain. Sekarang lebih lagi lah. Ada WhatsApp layang, surat layang. Dia macam-macam dia komen. Tak, dulu lagi kau komplain ni, tapi orang komplain ni dia direct. Zaman dulu dia komplain direct. Dia pergi kat Tok Imam terus. Kita zaman sekarang suka cakap belakang-belakang. Nanggung dosa sampai ke mati gitu. Tapi orang dulu dia berani. Pak Imam, udah tak ada surah lain ke? Kan? Udah tak ada surah lain ke baca? Kenapa? Ialah tak habis kulhu aja surahnya. Ada 114 surah, takkan baca itu aja. Imam tu kata, aku dilantik oleh Nabi untuk jadi imam. Dan aku suka ketika aku baca Qul huwallahu ahad. Ketika aku baca, maka jatuh cinta aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertambah-tambah. Ketika aku baca, aku rasa sifat Allah itu Maha Pemberi Ar-Rahman, banyaknya nikmat yang aku dapat. Kan? Kemudian imam ni pula kata, kalau korang tak suka, korang ajalah jadi imam. Imam ni bukan apa, komando berani.
Ikut sukalah, korang je lah jadi imam. Tapi dia orang tak berani jadi imam sebab disebabkan dia adalah lantikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia orang pun terpaksa terimalah keadaan tersebut sampailah balik ke Madinah. Tuan-tuan, imam ni balik-balik ke Madinah, rindu ke isterinya, balik ke rumah dia lah. Lama mujahid tumse muhabbat hek. Kan ya, balik-balik ni kan sampai elok-elok masuk kampung aja. Terus wadakaro nahi coro gitu merasar. Terus balik ke rumah rindu ke bini. Udah, tapi ni puak-puak yang tak puas hati tadi dulu, yang sifat dia tak berapa elok tu, dia tak balik rumah. Walaupun rindu pada anak-anak. Apa dia buat? Pergi jumpa Nabi. Tak puas hati. Pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolong tegur tu imam kita sikit. Tak habis-habis Qul hu aja dibacanya. Macam tak ada surah lain. Kata Nabi SAW, jangan cakap belakang-belakang. Cuba pergi tanya, wahai imam, kenapa baca surah ni? Tanya macam tu. Maka kemudian pergilah dia orang tanya imam. Imam tu kata jawapan aku tetap sama. Aku jatuh cinta kepada Allah kalau semakin aku baca. Dan kemudian aku rasa Allah itu maha pemurah. Dalam aku doa dengan tak doa, semua dia bagi je. Tak pernah fikir, kurang langsung tak ada. Maka apa jadi? Last kali mereka datang balik jumpa kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, imam kita jawab, yang pertama sekali imam tu kata, aku baca Qul hu tu, kemudian aku jatuh cinta kepada Allah. Maka Nabi kata, bagi tahu dengan imam, sebelum imam jatuh cinta kepada Allah, Allah sudah lama jatuh cinta kepada tuan imam. Subhanallah. Hanya kerana baca Qul huwallahu ahad. Sebab tu tuan imam tak perlu baca panjang. Tambah-tambah jemaah kita semua bakal-bakal jenazah. Geng kencing manis, geng darah tinggi, geng gaut. Tak payah baca panjang. Iya sungguh. Itu kaedah dalam agama. Ya, maka sebab itu kalau kita belajar betul-betul, maka kita akan dapat. Okey, kita patah balik. Itu iklan. Itu iklannya. Jadi Nabi kata setiap amalan daripada 1 hingga 10 Zulhijjah itu diganjarkan pahala lipatan kali ganda, lebih baik daripada bulan-bulan lain dan lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Moga-moga kita semua berebut untuk melakukannya. Apa ibadah yang perlu kita lakukan? Yang pertama, memperbanyakkan zikrullah. Itu yang pertama. Ya, memperbanyakkan zikrullah bersandarkan hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi kata, ma min ayyamin a'zam. Ya, tiada hari-hari yang lebih agung. A'zam, bukan al-kabir, bukan besar, tapi agung. Ya, indallah, di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihil amal fihinna, dan itulah amalan yang paling yang Allah sayang di dalamnya, min ayyamin ashr, pada tempoh 10 hari tersebut, 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan dia jawab pula tu, min ayyamil ashri fi Zulhijjah. Clear hadis ni. Hadhil ayyam, inilah hari-hari, fa'akthiru fihinna, perbanyakkanlah di dalamnya, minat tasbih, subhanallah, minat takbir, Allahu Akbar. Kemudian wa tahmid, alhamdulillah, dan wa tahlil, la ilaha illallah. Jadi dalam tempoh 1 hingga 10, hendaklah kita memperbanyakkan zikir. Zikir apa? Zikir dia kalau kita orang Melayu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ustaz, boleh tak saya nak zikir yang lain? Tunggu hari ke-11 kau zikir yang lain. Nabi suruh 1 hingga 10. Ini zikirnya.
Kita ni suka nambah-nambah. Yang Nabi suruh tak minat. Dia nak baca ikut suka hati dia. Tak boleh. Jadi zikir ni boleh juga dibaca dengan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Boleh. Mana-mana dulu tak ada masalah. Cuma kita orang Melayu ni dia suka ngatur dia buah lagu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi tak payahlah buat lagu. Duk diam-diam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ingat ya, imam terutamanya didik orang kampung. Jangan samsing dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang tu imam zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ingat tu mak bapak kita yang punya ke? Bahasa kasar betul dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Awak panggil anak awak pun tak boleh macam tu. Cuba panggil bini awak macam tu. Allah Ta'ala, Allah Akbar, Allah Akbar. Dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Satu. Suatu kaedah dalam agama, selepas solat, zikir dia pertama, hadis pertama 33. Kalau rasa 33 tu besar, kalau sebut 33 tu dia nak laju sangat, tak payah 33. Ada hadis sebut 10. 10 kali pun boleh. Tapi dia buat dalam kalimah yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Kalau imam tak beradab dengan Allah, makmum lagi. Ya, maka sebab itu kita ambil pendirian memperbanyakkan zikrullah. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga tahlil. Tahlil ni bukan buat kenduri. Tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu kadang-kadang tu imam, kalau ada jemaah kata ustaz, tu imam ni minta tolong datang rumah buat tahlil sikit, boleh? Tu je lah tahlil dia. Pergi-pergi tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tahlil. Dia tak ada bacaan lain dah. Cuma kita orang Melayu dia tambah begitu je. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Paling cantik antara 1 hingga 10. Ustaz nak zikir lain, keluar daripada hari ke-10 nanti, buatlah zikir lain. Kenapa? Kita bangga melakukan apa yang disuruh oleh Nabi. Kita bangga bila kita boleh menyebut apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Boleh ke zikir lain? Boleh. Ada kaitan dengan tasbih. Kalau tasbih pendek subhanallah, kita boleh baca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, boleh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Boleh. Sifat tasbih boleh. Okey, semua boleh, tidak menjadi sebarang masalah. Maka zikir dulu. Baik, saya berhenti di sini. Siapa nak tanya? Bab amalan pertama dulu, bab zikir dulu. Kalau ada siapa-siapa nak tanya. Memang saya suka buat program macam ni, program tanyalah ustaz. TV10. TV10 belum ada lagi. Jadi kita buat TV10 lah. Mana tahu kau awak nak tanya. Zikir. Apa-apa bentuk zikir, itu bagus ingat pada Allah. Tapi 4 tu paling istimewa. Kerana itu telah diajar oleh Nabi SAW. Baik. Yang seterusnya, yang kedua. Bagi orang yang berkorban atau niat berkorban, dilarang baginya bermula 1 hingga 10 hari bulan daripada potong kuku, potong rambut atau mencabut apa saja bulu di badan. Masjid kita berapa ekor lembu? Ada? Banyak? Alhamdulillah. Ya. Siapa-siapa yang ada nama dalam tu, siapa-siapa yang keluar belanja, buh nama dia, maka larangan bersifat haram. Bersifat haram. Ya. Maksudnya siapa nak potong kuku, potong hari Isnin. Hari Selasa bermula tak boleh potong dah. Siapa yang nak potong rambut, nak trim misai, trim janggut, hari Isnin minggu depan.
Siapa nak cabut bulu ketiak, apa pun bulu di badan, sama gitu. Jangan buat bermula daripada hari Selasa sehinggalah binatang korban disembelih. Sini buat ibadah korban hari apa? Hari pertama. Hari ketiga. Bermaksud hari ketiga selesai korban baru orang sini boleh potong kuku. Kami di sana buat pada hari pertama. Jadi lepas hari pertama tu selesailah. Tak ada masalah lah. Okay, jangan, Ustaz, lah apa salahnya potong kuku nampak manusia? Yang Allah tak bagi, yang Nabi tak bagi, itulah dilanggarnya. Yang disuruh tak nak buat pula. Maka antara 1 hingga 10 hari bulan, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan cabut sebarang bulu di badan. Melainkan, Ustaz, orang perempuan tanya, saya rambut panjang, Ustaz, tapi dengan panjangnya gugur pun banyak. Apa hukum rambut gugur? Kena bayar dam ke? Macam pergi umrah haji pula. Kena bayar dam ke? Tak perlu le, bukan awak cabut. Kan, Ustaz, rambut saya ni beruban contohnya. Panggil cucu cabut sebab gatal melampau. Ya, dibolehkan. Sebab awak ada penyakit. Tapi kalau saja-saja panggil cucu pergi cabut, maka hukum dia tak boleh. Sekecil-kecil ni kita nak tengok buat ke tidak. Yang tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpuasa pada semua 9 hari itu dan paling afdal 9 Zulhijjah pada hari wukuf di Arafah. Hari Selasa sambung terus sampai hari Rabu. 1 hari sebelum raya. Siapa boleh buat 9 hari? Calo beteh, calo karteh. Boleh, buatlah. Tapi Nabi buat tak? Tak. Sahabat buat, alim ulama buat. Jadi, kenapa Nabi tak buat? Nabi tak mau sesuatu perkara tu yang sunat tiba-tiba jadi wajib pula. Tak nak. Maka Nabi buat yang paling besar 9 hari bulan. Kita 1 sampai 8 pun tak buat, 9 pun tak ada harapan. Apa ruginya kita? Kalau tanya saya, siapa ada kekuatan, maka buatlah 1 sampai 9. 1 sampai 8, hadisnya dhaif. Fadilat mengatakan orang buat puasa sekian-sekian dapat pahala sekian-sekian, itu tak boleh terima. Itu pendustaan dalam agama. Tapi 9 hari bulan, pada hari wukuf di Arafah, bagi kita yang tidak menunaikan haji, maka disyaratkan dengan kemakbulan doa untuk kita berpuasa pada waktu itu, dengan keampunan dia. Dalam hadis menyebut bahawa, hadis Muslim kata, barang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, maka diampunkan dosa setahun dahulu dan setahun yang kemudian. 2 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih di dalam sahih Muslim. Jadi kalau hari biasa tu 1 sampai 9 tu, buat je amalan biasa, pahalanya gandaannya besar. Buat je. Datang masjid, orang lelaki masjid. Jangan solat di rumah. Kenapa? Rugi. Dosa tak, tapi rugi. Kenapa membiarkan diri awak rugi? Kalau meniaga nak ke rugi? Tak nak. Jual musangking, tak nak rugi kita. Tapi dalam bab solat, dalam bab ibadah pada Allah, tak apalah rugi sikit, dah. Orang lelaki memang tempatnya di masjid. Usaha je. Mana kita sempat singgah masjid, mana kita sempat singgah surau. Janji salat berjamaah. Orang perempuan tenang aja. Tak payah pagi-pagi subuh, dah macam hantu kum-kum. Kan? Akak, mana abang? Abang kirim, akak datang. Allahu Rabbi. Suami kirim isteri. Isteri salat jamaah di rumah. Salatnya di rumah. Tapi kalau majlis ilmu datang. Kalau ada majlis datang. Majlis makan lagi datang. Nanti udah habis makan bungkus. Contoh. Yang tu tak apa. Tapi jangan solat, suami solat kat rumah, isteri dekat masjid. Itu tak kena gaya. Kan saya selalu sebut, orang perempuan ada persatuan
Ya, kumpulan marhaban. Lelaki, kumpulan beraban. Mana ada lah. Tak ada lah orang lelaki. Maka kadang-kadang kita tengok, kita pergi kerui kahwin perempuan marhaban. Tu kan ya. Sebenarnya tak payah perempuan ni, dia lagi tersembunyi, lagi mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tu amalan kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Salah tak puasa 1 hingga 8? Tak salah, bagus puasa. Tapi jangan guna hadis daif. Yang tu dulu. Fadilat, contoh. Pernah tak tengok dalam video solat sunat 4 rakaat 1 salam selepas Isyak? Ada dalam TikTok. Ya. Barang siapa yang solat sunat 4 rakaat selepas Isyak dengan 1 salam, maka solatnya itu adalah seperti solat di malam Lailatul Qadar. Hadis tersebut tentang solat tu sahih. Tentang fadilatnya itu tak sahih. Ya, tak sahih. Itu jangan. Kita kadang-kadang terdedah kepada hadis palsu yang sangat banyak sangat. Kita orang Melayu, hadis palsu ni sangat banyak. Kepercayaan yang pelik-pelik. Baik. Kemudian seterusnya, selepas berpuasa tu pada 9 Zulhijjah, apa amalan? Masjid kena jaga yang ni. Memperbanyakkan takbir. Memperbanyakkan takbir, bukan Allahu Akbar. Itu bukan ceramah, masa itu berceramah kan? Bukan. Memperbanyakkan takbir pada hari raya dengan takbir pertama disebut sebagai takbir muqayyad. Takbir muqayyad bermula 9 hari bulan selepas subuh, masjid dah kena mula. Yang ni masjid kena take note. Sebab masjid dan surau ada tak buat. Pagi 9 hari bulan, hari wukuf di Arafah. Ya. Selepas subuh saja, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena. Ulang berapa kali itu terpulang pada kita. Ya, pada hakikatnya 1 round cukup selepas solat. Itu takbir muqayyad dan dia itu dilakukan sampai bila? Dia takbir muqayyad ini dilakukan sampailah hari tasyrik yang ketiga. 13 Zulhijjah, salat asar, tamat. Habis. Bermula 9 Zulhijjah, subuh, sehinggalah 13 Zulhijjah, asar, setiap selepas solat, takbir. Setiap selepas solat, takbir. Dalam bab takbir ni pun ada hal juga. Kenapa? Sebab ada orang kata, Ustaz, saya tak hafal. Tak hafal yang mana? Tak hafal yang tu, chorus. Tu kan yang chorus tu. Yang chorus tu sebenarnya, kalau ikut dalam hadis, yang asas tu je. Yang chorus tu lafaz daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Kita tuan-tuan, perempuan, kalau nak takbir, hak simple tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu aja. Cukup. Ulang 2-3 kali, udah baca doa, udah selesai. Ustaz, chorus ni lupa macam mana? Tak payah chorus. Dah, simple je. Tapi kalau baca lagi pun bagus juga, tak ada masalah. Itu takbir muqayyad bermula bila? Subuh 9 Zulhijjah. Ini pertanyaan orang yang terlebih cerdik. Ustaz, wukuf di Arafah di Arab Saudi tak sama dengan kita. Habis kita nak puasa bila? 9 hari bulan Zulhijjah di sana dengan 9 Zulhijjah di sini kan berbeza. Habis bila nak puasa? Awak duduk di Melaka ke Arab Saudi? Kan? Jawapan paling mudah sekali. Saya duduk di Melaka, Ustaz. Kalau duduk di Melaka, ikut je tarikh Melaka. La ilaha illallah. Manusia memang macam tu. Ustaz, kan dalam dunia ni, Lailatul Qadar kan jatuh 10 akhir Ramadan itu kan berbeza-beza. Nak ikut tang mana? Dekat mana awak duduk, ikut di situ lah. Ya Allah, susah benar. Tu manusia dia jadi pelik.
Ya, ada orang kata, ustaz, saya nak solat duha ni betul-betul tarikh dia waktunya bila? Saya kata 28 minit selepas syuruk. Tak payahlah betul sangat, sebab solat duha bukan hanya bermula 28 minit, tapi masa dia tu sampai 12 tengah hari. Jadi tak payahlah susah hati. Kan? Itu kaedah kita nak bagi faham. Jadi kedua, takbir mutlak. Takbir muqayyad selepas subuh 9 Zulhijjah sehingga 13 hari bulan Asar. Setiap selepas salat. Takbir kedua adalah takbir mutlak atau mursal. Dilakukan bila? Malam maghrib esok nak raya. Bermula je malam tu, kemudian esok sebelum solat Aidul Adha. Udah, itu je. Berhenti. Yang jadi masalah, minta maaf, kita yang dewasa-dewasa ni kadang bawa apa nama dipanggil baraan. Kalau orang Minang ke apa gitu, ya, Jawa tu kan, ya, orang Jawa, apa takbir mutlak hanya sampai solat sahaja. Solat apa nama tu? Solat hari raya je. Masa awak berjalan pergi ke rumah orang pada hari raya, tak ada takbir. Tapi masalahnya kita suka buat ikut kita. Itu jadi masalah. Kalau pergi rumah orang, mas bagi salam, duduk, makan. Dah nak balik, minta izin, bungkus. Balik, itu je. Tak disuruh bertakbir. Kerana tak disuruh bertakbir di luar daripada waktunya. Tapi tak, kita nak buat cara kita juga. Itu silapnya. Okey, jadi pihak masjid ada dua, muqayyad dengan mutlak. Baik. Seterusnya, 9 hari bulan nak buat apa? 9 hari bulan kena memperbanyakkan doa. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah. 9 Zulhijjah. Dan sebaik-baik zikir, yakni apa yang aku ucapkan, yakni apa yang telah diucapkan oleh Nabi sebelumku, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Nabi pesan dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmizi. Sebaik-baik doa adalah pada hari wukuf di Arafah. Sebahagian ulama kata orang yang ada di sana saja. Sebahagian ulama kata sifat kita umum. Jadi siapa-siapa yang ada masalah, contoh dia ada penyakit yang sukar sembuh, maka ambil pada waktu 9 Zulhijjah, ya, minggu depan itu 9 Zulhijjah pada hari Rabu, maka doa dan doa. Pada siapa-siapa yang bergaduh laki bini, asal gaduh jumpa, merata-rata, tak habis-habis. Isteri ni, kalau laki dia pergi kerja, rasa lega jantung, napas dia. Laki dia balik, serangan jantung. Dia bergaduh siang malam pagi petang. Siapa-siapa yang ada anak yang kurang ziarah dia, anak-anak yang tak berapa bagi pandangan pada dia, maka doa pada hari 9 hari bulan Zulhijjah itu doa sepanjang hari. Dan doa yang paling baik adalah doa yang didoakan oleh Nabi SAW. Nabi pesan. Apa doa Nabi? Doa Nabi yang paling banyak Nabi baca di dalam hidup dia. Tuan-tuan, saya lepas solat tadi baca. Sekadar nak bagi tahu tuan-tuan, sewaktu saya baca doa tu, imam tak payah baca doa panjang. Ini tiap-tiap kali lepas sembahyang, dia habis doa yang dia ngapal, semua dia baca. Doa je sampai 10-12 minit. Solat 2 minit. Tak kena langsung. Doa ni Nabi baca pendek tapi padat. Apa doa Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah,
yang menguasai hati manusia, mampu membolak-balikkan hati manusia. Teguhkan hatiku atas agamamu. Pendek je. Itu doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidupnya. Dan doa kedua yang Nabi baca dalam hidupnya, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup. Kita pula, kalau Tok Imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita kata Tok Imam ni cerai. Ini je baca doa. Bacalah panjang sikit. Nampak manusia. So imam, jangan harapkan pujian daripada manusia. Tapi buatlah seperti yang Nabi kata, sebaik-baik doa, doa yang telah dibaca oleh aku. Udah. Sebaik-baik zikir, zikir yang telah dibaca oleh aku. Yang tadi tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Udah. Kalau nak ada masalah dalam keluarga, tak payah pergi Pulau Besar. Tak payah. Jaim ni, saya dengan Jaim ni punya hubungan yang sangat kuat. Kan ya? Daripada zaman Datuk Yaakob Mak Amin. Arwah. Betul kan? Yaakob Mak Amin. Arwah. Inna lillahi wa inna. Saya tak terima berita. Zaman dia jadi Datuk, orang paling besar tu, Datuk Yaakob Mak Amin, masa tu kawasan dia di Batang Tiga. Kan? Kan Kelebang lah kawasan situ lah. Rumah dia. Saya selalu pergi ke rumah dia dulu. Jadi daripada zaman tu sampailah sekarang. Ikatan dengan Jaim. Jaim sakit kepala dengan Pulau Besar tu. Sakit kepala. Dah tak tahu nak buat apa. Pulau Besar tu nak dikecilkan pulau tu ke? Saya tahu lah. Tapi yang bagus satunya, bila kita pergi, berbas-bas datang. Orang Melaka tak pergi seorang pun tak ada. Itu bagus. Orang Melaka beriman. Yang ada Johor, yang ada Selangor, yang ada Perak, tu berbas-bas datang. Nak buat apa? Pegang batu je. Pegang batu, ya Allah tolonglah pemudah. Dia pegang batu tak sebut ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan batu ini ya Allah, mudahkanlah aku dapat jodoh. Haram, syirik, mati kekal dalam neraka. Mati kekal dalam neraka kalau tak bertaubat. Tak ada tempat dalam syurga. Ustaz, saya lambat jodoh. Ustaz Amran kan free lagi 3. Ya, WhatsApp aja. Susah apa? Ramai lagi AJK kosong. Ni orang muda boleh tambah lagi. Apa susah dong? Ini kadang pelik-pelik. Doa pada hari itu 9 Zulhijjah tu minta kepada Allah Ta'ala. Minta doa apa? Surah Al-Furqan. Surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Senang je doa tu. Tapi kita nak pergi cari doa merata-rata pelik-pelik. Sebab tu indahnya orang yang menghayati Islam. Dia rasa bangga dapat menyebut apa yang Allah perintah. Rasa seronok bila dapat mengungkapkan kata-kata yang pernah diungkap oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi juga bersabda, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba yang paling banyak daripada neraka, melainkan pada hari Arafah. 9 Zulhijjah. Pada waktu 9 Zulhijjah tu, kalau orang yang banyak berdoa dan beristighfar, maka ada kemungkinan dalam kitab, logiknya dia masuk neraka. Tapi kerana doa dan istighfarnya, maka pada hari itu, dengan pengharapannya, Allah memberi kebebasan kepada dia daripada api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Jadi kita, paling penting, tuan-tuan ni, kita ni. Saya dah 53, tuan-tuan mungkin muda lagi. Kan ya? Jadi, kena fikir apa yang aku buat. Ini sampai umur 70, 80, tak pernah sekali pun puasa 9 Zulhijjah. Pelik juga. Tuan-tuan umur kita 80,
tidur 80 tahun, bangun tidur 80 tahun. Doa bangun tidur dengan tidur, tak hafal sampai ketua. Entah apa kita buat. Boleh cek diri kita sendiri. Kita, saya sebut kita, termasuk saya juga. Entah apa kita buat dah. Tidur ni 80 tahun. Bismikallahumma ahya wa amut pun tak boleh hafal. Bangun tidur 80 tahun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak boleh hafal. Malu dengan cucu cicit kita. Yang paling malu kita, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kalau tengok TikTok saya tekan apabila satu tempat. Dia kata, Ustaz, apa doa yang kita nak bagi kepada orang yang sudah meninggal di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Saya kata, nak doa untuk siapa? Untuk mak saya. Mak meninggal berapa lama? Mak meninggal 20 tahun, ayah meninggal 10 tahun. Sampai sekarang doa tak hafal. Apa awak doa dengan mak? Tak. 20 tahun mak doa, mak meninggal, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, tak hafal. Ayah meninggal 10 tahun, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tak hafal. Apa yang kita buat? Jadi apabila Allah pusingkan cermin itu, kalau anak-anak tidak mendoakan kita, maka ketahuilah itulah cermin bagi kita kerana kita tidak mendoakan mak bapak kita. Tu, ya, tugas kita bukan sebagai mak bapak, bukan yang tu tak apa, tapi tugas kita seorang anak tak pernah akan habis melainkan kita mati, bukan mak bapak mati. Tugas kita terhadap mak bapak sehingga kita mati, yang tu kita harus betulkan. Jadi kita kena ambil ruang lah. Sebab tu kalau dalam perbincangan kami bincang semalam berhubung dengan buat ibadah korban atas nama si mati. Lembu kelima, Allahyarham P. Ramlee. Lembu kelima. Nama kedua, Allahyarhamah Salomah. Lembu yang kelima, nama ketiga, Allahyarham Jin Samsudin. Kan? Apa hukumnya? Hukumnya adalah mengikut pandangan mazhab Imam Hanafi, mengikut pandangan mazhab Imam Maliki, mengikut pandangan Imam mazhab Hambali, dan sebahagian daripada ulama Imam Syafi'i mengatakan dibolehkan dan pahala sampai kepada si mati. Melainkan sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ambil pandangan sebahagian daripada Imam Syafi'i, daripada kalimah Imam An-Nawawi yang mengatakan hukum ibadah korban atas nama si mati tidak sah sama sekali. Kalau ikut jumhur, diperbolehkan lah. Jumhur ulama, 3 mazhab, 3,5 mengatakan boleh. Jadi sebab tu saya kata, terpulanglah. Pihak masjid kena ada sifat keterbukaan. Sebab ini bukan apa ketentuan kita, tapi ketentuan telah ditentukan oleh mazhab-mazhab yang besar-besar. Ya, itu khilaf yang muktabar, tak jadi masalah apa. Ya, jadi kita kena faham di sini, kita hendaklah memperbanyakkan istighfar, kerana banyaknya hari itu Allah keluarkan dia daripada neraka. Kalau dia duduk dalam list neraka dan dia astaghfirullah, ya Allah ampuni aku ya Allah, dengan nilai dia ikhlas, insya-Allah. Banyak tak dosa kita? Banyak. Kita cerita tentang ibadah korban sekejap nah. Ibadah korban. Banyak tak dosa? Banyak. AJK Masjid tolong hati-hati dalam bab ibadah korban. Pertama sekali, AJK Masjid kena faham diharamkan memberi upah korban kepada penyembelih, pelapah dan sukarelawan daripada mana-mana juzuknya lembu atau kambing tu. Tak boleh. Haram secara mutlak. Penyembelih atau pelapah atau sukarelawan, kalau orang kampung dapat 2 kilo satu bungkus, dia dapat 2 kilo sama macam orang kampung kerana dia orang kampung. Tapi kalau dia dapat 2 kilo orang kampung, 2 kilo lagi upah, maka 2 kilo ni haram secara mutlak. Makan jadi darah daging, tempatnya neraka jahanam. Dia kena bertaubat. Jangan seronok sangat. Ustaz, kami kan sukarelawan kerja daripada pagi sampai ke petang bagi selesai, Ustaz. Penat.
pahala awak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nama pun sukarelawan, bukan dukarelawan. Tu, tapi sayang 1000 kali sayang. Ada sebahagian masjid, dia bahagi daging, tulang itu diasingkan. Tulang-tulang rangka, tulang apa, semua diasingkan. Dan tulang itu dia bungkus asing untuk 50 orang petugas bagi. Haram secara mutlak. Tapi bila mana AJK Masjid sendiri tak faham tentang ibadah korban yang bersandarkan kepada syariat Islam, maka berlakulah kecurangan dan pendustaan dalam pembahagian. Pembahagian itu penting. Ya, pertama, haram memberi upah. Ingat ya, haram memberi upah kepada penyembelih. Penyembelih tak payah pandai-pandai, saya booking ekor. Ingat, ekor lembu tu awak punya. Tak boleh. Saya booking telur, buat goreng kunyit. Tak boleh. Mutlaknya lembu itu hak paling besar adalah penama yang 7 orang tu. AJK Masjid pun tak ada hak, melainkan dia itu mengambil ruang menguruskan hal-hal agama dan dia beroleh pahala besar. Itu. Okey, jadi pembahagian tuan-tuan, AJK Masjid tolong bahagi mengikut Al-Quran. Pada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj pada ayat 36, tuan-tuan cuba tengok dalam ayat tu. Dalam surah Al-Hajj ayat 36, Allah kata, apabila binatang kurban itu mati selepas disembelih, maka pertama makanlah sebahagian darinya, satu bahagian. Kedua, berilah kepada mereka-mereka yang tidak meminta-minta. Orang awam di kalangan bukan fakir miskin, satu bahagian. Ketiga, berilah kepada mereka yang meminta-minta, yakni fakir miskin. 3 bahagian. Dalam Al-Hajj ayat 36. Jadi kena bagi 3 bahagian. Contoh, katalah seekor je lembu kita ada. Surau kita surau kecil je. Ada seekor je. Ya. Bila seekor tu macam mana? Sembelih. Bila sembelih dah lapah, dah potong semua, cantumkan daging dengan tulang apa-apa yang boleh dimakan. Apa-apa yang boleh dimakan. Ya. Yang kepala yang susah nak makan, tak payah campur. Campur je daging dengan tulang yang telah dilapah, timbang. Bila timbang, contoh 150 kilo. Jadi kalau bahagi 3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 yang pertama 50 kilo. 50 kilo yang pertama bagi kepada penama kurban. Bahagi 7 lah. Bahagi 7. Maka penama-penama kurban, dia layak dapat lebih kurang 7 kilo lah. 7 kali 7, 49. Itu baru logik. Dan saya bagi tahu kepada penama korban, awak nama pun korban, tak payahlah ambil 7 kilo tu, ambil sikit sudahlah, awak pun darah tinggi. Itu lebih baik lah. Tapi kalau dia nak ambil, boleh tak? Boleh, itu hak dia. Dia nak bawa balik di rumah, dia nak buat kenduri, biar je lah. Dia nak balik bagi ke anak menantu, biar je lah. Tapi AJK, dia kena dakwah sikit dengan orang-orang yang buat ibadah korban ini. Kalau bagi dekat fakir miskin, lebih utama. Ada orang kata, Ustaz, saya bagi korban, mesti saya nak ambil, Ustaz. Dia punya manis dia lain. Kau janganlah bohong. Dia punya manis dia lain katanya. Tak adanya. Kau tambah gula, manis lah. Okey, itu satu, 50 kilo. 50 kilo yang kedua pula, bagi kepada ahli qaryah. Ahli qaryah ada 50 buah rumah. Dapatlah seorang sekilo. 50 kilo yang ketiga bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin ada 10 buah rumah, dapatlah seorang 5 kilo. Itulah pembahagian yang adil. Pembahagian yang adil bukan bagi sama rata. Salah dan jatuh berdosanya kepada pihak masjid bila sembelih, letak je atas meja, satu paket, ada datang. Pengurusi masjid datang ambil satu. Pengurusi masjid pakai BMW 13 biji. Bukan 13 biji pengurusi masjid. Tu kan ya.
Dia dapat ambil 2 kilo, satu bungkus. Kejap lagi, setiausaha masjid, kerja di jabatan kerajaan, grade Nuh paling tinggi sekali tu, 17,000 sebulan gaji. Maka ambil juga 2 kilo. Kejap lagi nombor 3, Tok Siak datang. Tok Siak dah lah bini tak ada, duit pun tak ada. Tu kan ya. Macam mana gaya? Pendapatan tak ada. Maka dia pun ambil 2 kilo. Kejap lagi ada makcik datang. Oh, dia bukan tekat ibu tunggal. Malah dia kena tinggal. Lepas tu hampir meninggal. Pun dapat 2 kilo. Tuan-tuan agak-agak adil ke macam tu? Tu tak adil namanya. Adil adalah penama korban mesti dapat lebih kerana itu hak dia. Kemudian dia sedekah balik kepada pihak masjid untuk diberi kepada fakir miskin. Dan puak yang kedua yang dapat lebih adalah fakir miskin. Kita jangan tuntut, Ustaz, mana Aci? Kau ingat Aci buka pintu? Kenapa orang miskin dapat 5 kilo, saya dapat sekilo je? Kau ubahlah. Bagi dia kaya, awak jadi miskin. Tu manusia. Dia kena faham dari sudut pembahagian itu, kena jaga. Okey? Jadi, itu harus difahami dengan jelas. Cuma kita kadang-kadang buat dah lama, tapi kita tak faham dan kita tak nak tambah ilmu. Baik. Sikit lagi kita nak tengok. Apa lagi amalan yang sepatutnya kita lakukan pada 9 Zulhijjah atau 1 hingga 10 itu adalah kita itu buat ibadah korban, kempen. Siapa-siapa yang pada hari ini belum masuk bahagian, jangan simpan reta. Simpan. Kira berapa jumlah mati padan muka. Harta Allah bagi, suruh guna buat bekal untuk syurga Allah. Harta datang sini, bawa harta sikit, nampak tabung masjid, kirim dalam tabung masjid sampai syurga. Kirim kat ibu tunggal sampai syurga. Kirim kat orang miskin sampai syurga. Kirim kat rumah orang tua-tua, pusat tahfiz sampai syurga. Alhamdulillah. Hantar harta kita siap-siap ketika hidup untuk sampai ke akhirat. Esok mati dah tak boleh bawa dah. Dah mati awak sedekah Quran 1000 buah pun, masa tu tak boleh buat dah. Apa pun tak guna 1 sen pada waktu itu. Jadi, siapa yang... Sini berapa satu bahagian berapa ratus? 800? Murah lagi. Semalam Wan, berapa sana? 850 ya? 850. Semalam di Taman Desa Molek tu 850. Tempat saya, satu bahagian 1000 di Selangor. Kami pakai lembu super yang jalan begini tu. Tu kan. 1,000. Okey. Jadi RM820 tu mungkin 800 tu lembu, RM20 pengurusan mungkin. Mudah sangat je. Jadi siapa yang ada duit? Duit macam mana Ustaz? Duit yang perlu kita ada, nombor 1, cukup untuk urusan jenazah kita cukup. Yang lain sikit-sikit tu hantar kepada Allah. Kerana bila kita buat ibadah, Allah ganti balik dan perlu ada keyakinan. Beli handphone 45,000 tak ada masalah. 820 berkira betul. Iya. Itu satu. Tukar sport rim kereta, Jepun bagi tak puas hati. Sport rim Jepun bagi 16, tukar 21. Akhirnya tengah jalan raya tu kan, dia terpaksa melintang gini. Kalau dia naik punya je, je gitu. Gila betul manusianya. Potong spring. Cuma buang terus spring tu. Tayar je pun buat elok. Dia kangkangnya tayar gini. Contoh apa dah nampak ke tidak? Begitu dia begitu. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bagi tahu tuan-tuan, bandingan kalau nak dibanding kita dengan lembu yang buat korban, lembu lagi baik daripada kita. Aduh, cuma kita je guna bahasa, jangan jadi bodoh macam lembu. Tak. Yang bodohnya kita. Lembu mana ada bodoh? Masa hidup lembu jual 7-8 ribu. Kita masa hidup cuba pergi jual tengok, dengan kencing manis, darah tinggi, agak-agak orang nak beli ke? Tak ada. Lembu masa sembelih
6, 7 kata orang boleh makan. Kita masa mati, nyusahkan orang. Nak dimandi, nak diurus, nak itu dan sebagainya. Lembu, daging bahagian pipi ni, sedap ya Allah. Kalau siapa pandai buat unggun api, ambil kepala, bakar je dulu. Bakar, kulit dia keluar, kikis, lepas tu ambil bahagian pipi. Muka lembu, sedap dimakan. Muka kita, tengok pun meluat. Otak lembu, boleh buat sup. Otak kita, fikir je menyusahkan orang. Fikir je nak mengata orang. Dalam perut lembu, apa yang kita tak makan? Kalau boleh, taiknya nak digoreng. Tapi sebab dah tak boleh je. Kan, dalam perut lembu tu pun usus tu. Usus orang kan. Usus tu potong, basuh, guna kapur putih. Cicah air asam, meleleh air liu. Lembu pun geleng kepala, ini pun dia memakannya. Telur lembu, goreng kunyit. Agak-agak telur kita boleh buat apa? Minta maaf lah. Iya sungguh. Ekor lembu lagi mahal. Jadi lembu ni manfaat dia banyak. Tapi kita tu nak tengok manfaat ke tidak. Sebab manusia selalu memilih mudarat walaupun manfaat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Jadi dalam bab ibadah korban ni rebut. Tanya masjid, ada lagi tak lembu nak dibeli? Saya nak masuk. Tak perlu buat banyak. Ustaz, saya ada RM800, tambah RM20 lagi. Boleh? Boleh. Buat macam mana? Doa. Ya Allah, inilah korban bagi diriku dan seluruh ahli keluargaku. Selesai. Bukan hanya mewakil seorang. Kalau dia tu duit banyak, tak apa. Dia setiap seorang. Tapi kalau dia duit tu sikit. Nabi SAW ambil 2 ekor kambing. Korban. Nabi letak kambing, kemudian tekan dengan lutut kirinya, lalu Nabi sebut Bismillahi Allahu Akbar, sembelih. Nabi kata inilah korban bagi diriku dan juga ahli keluargaku. Masuk pula kambing yang kedua, kata Nabi inilah korban bagi diriku, ahli keluargaku dan seluruh umatku. Boleh ke? Jadi kalau tengok dari hadis, kita boleh berdoa, Ya Allah, inilah korban bagiku, seluruh keluargaku, yang hidup maupun telah meninggal dunia. Selesai. Apa yang susah? Agama mudah, cuma kita tak faham. Yang itu je masalah. Ya, cuma kita kena faham juga dari sudut pembahagian tadi tu, kena hati-hati. Ada perbezaan pandangan, ya, boleh ke tidak bubuh nama arwah, kita kata dah tadi dah. Kemudian boleh ke tidak 1 ekor lembu campur antara korban dengan akikah. Dalam seekor lembu ada 3 akikah, 4 korban contohnya. Macam mana hukumnya? Bagi pandangan mazhab, maka kebanyakan daripada mazhab tidak membenarkan. Imam Hanbali, Maliki dan sebagainya, mereka menyatakan bahawa tidak sah korban tersebut. Sebab sifat korban diberi mentah, sifat akikah makan dimasak. Tapi bagi pandangan sebahagian daripada mazhab Imam Syafi'i, maka Imam Nawawi menyatakan bahawa diperbolehkan tambah di dalamnya antara apa kita panggil korban dan akikah. Cuma yang lebih utama adalah jumlah korban lebih baik daripada jumlah akikah. Diperbolehkan, maka pahalanya sampai ya atas percampuran niat tersebut, tak ada masalah. Cuma pihak masjid kena cerdik. Daging akikah sebaiknya dimasak. Jadi kalaulah kata di antara 5-6 ekor tu, ada seekor dalam tu ada akikah 3 bahagian. Minta kebenaran dengan penama akikah tersebut, bagi tahu kata daging akikah tuan-puan ni kita masak di masjid dan bagi orang kampung makan. Itu lebih utama. Tapi daging korban jangan masak. Ini masalah kita. AJK pun satu. Belum apa-apa dah orang bawa lari tulang angka buat sup. Tak boleh. Nanti dulu. Nak masak kena ambil dari sudut lain. Itu kadang-kadang pelik kita. Habis tu nak makan apa? Awak datang nak kerja kena makan. Amal buat sungguh-sungguh insya-Allah.
Cuma AJK kena pesan dengan orang kampung. Yang bila dibubuh nama, dia bayar duit, lepas tu dia tulis sini, niat akikah. Kena bagi tahu kat orang kampung. Time sekarang, akikah boleh buat sepanjang tahun. Korban boleh buat 4 hari. Yang awak berebut nak buat akikah dalam waktu korban, kenapa? Kan tak cerdik namanya. Lepas tu bila kita tanya, bang, ni akikah untuk siapa? Akikah untuk kakak. Kakak umur berapa? 56. La ilaha illallah. Jenuh dokong nak cukur jambul. Tu kan. Ya Allah. Betul. Tak perlu. Kecuali dalam tempoh 4 hari, 10, 11, 12, 13 hari bulan Zulhijjah itu, kita dapat cucu dan kira-kira tarikhnya antara 7 hari. Maksud tak buat akikah, okey lah. Tapi kalau tak ada, maka yang akikah tu tolong tukar niatnya kepada korban. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. 7,5 lebih kurang. Baik, 1-2 soalan sebelum saya tutup. Silakan. Boleh. Takbir. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi SAW, ada menyebut dengan begitu jelas, apabila sampai hari raya, maka Nabi SAW memulakan takbir. Jadi kita berpandukan kepada hadis baginda Nabi SAW, itu hadis yang sahih. Jadi nak kata sejarah, saya tak pasti ada sejarah. Tapi yang saya tahu, hadis Nabi ketika Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah, bertemu dengan kaum Yahudi pada ketika itu, menyambut perayaan, dan kemudian perayaan yang disambut salah satunya adalah 10 hari bulan Zulhijjah, hari raya haji. Dan ketika itu Nabi pusing menghadap ke arah orang Islam yang pada ketika itu. Lalu Nabi kata, mereka menyambut 10 hari bulan itu kerana mengingati Musa, sedangkan kalian lebih berhak untuk mengingati Musa. Tapi hari raya kita cuma ada 2, Aidul Fitri, 2 Aidul Adha, maka bertakbirlah kamu untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula di saat itu. Ya, bermula. Dia bukan bermula saat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ini kadang-kadang pelik. Sebab tu time sembelih, juru sembelih. Tugas awak, pertama kemaskan badan. Kencing manis kalau tinggi, jangan pergi menyembelih. Darah tinggi 180, jangan pergi menyembelih. Sihatkan badan awak. Kedua, pisau mesti kena tajam. Tak kisahlah awak guna besi rel kereta api ke, besi apa ke, itu tak kisah. Sembunyikan pisau tu daripada pandangan lembu. Ini tidak ngasah ke depan lembu. Sap. Akhirnya kita lagi bodoh pada lembu. Ya, direbahnya lembu. Bila rebahnya kita ni, orang yang rebah orang lain, kita duduk jauh. Siap belum? Udah. Maka pergi-pergi tu, terus Bismillahi Allahu Akbar, tarik terus, turun ke bawah 1, dan naik tu lambat sikit, 2, selesai. Ini tak, turun, pegang lembu, tak pisau. Meleleh-leleh lembu air mata ni. Nangis. Tak potong-potong lagi. Al-Fatihah. La ilaha illallah, baca Fatihah. Kan? Tu nasib baik dia tak buat tahlil arwah. Ila hadratan Nabi Mustafa. Lembu kata aku belum arwah lagi. Nampak tak? Nabi mengajar simple. Tapi kita buat bagi jadi susah dan tak kena. Turun. Bismillah Allahu Akbar. Rap turun. Tarik tu ke atas lebih dalam sedikit. Ya, lebih dalam dan tarik di keliling sikit. Udah, selesai, habis. Ustaz, lembu tu bangun Ustaz. Surau Al-Falah ayat 4 keramat. Sembelih. Sebelum PKP dulu, sembelih. Kemudian sunnahnya selepas sembelih, kita lepaskan ikatan sikit. Jangan lepas semua. Kalau dia terajang itu imam. Okay? Jadi lepaskan ikatan sikit supaya dia mati dalam keadaan yang selesa lah. Bila lepas macam tu, tiba-tiba dia bangun. Yang sembelih tadi tu bangun. Jalan. Pergi Giant. Pergi Giant Taman Permata. Timbul masa tu AJK nak menilai hukum. Macam mana Ustaz? Ini dah jadi apa kita panggil bangkai ni, tak boleh makan.
Hukum mana kata bangkai? Kalau awak tak nak makan, sudah kita orang nak makan. Habis tu buat macam mana? Tangkap, perebah dan potong sampai mati. Selesai tugas dia. Udah. Ini kadang-kadang kita sembelih, boom, dia tarik macam tu. Terlepas pisau. Habis bangkai. Beli dah ada 8,000. Suka hati je. Dah, hukum mudah je. Sembelih je sampai mati. Udah selesai. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Bukan individu. Baik, cantik. Soalan tu memang saya tengah duk sebut merata-rata. Saya terlupa nak sebut hari ni. Cantik soalan. Bagaimana dengan korban yang dilakukan oleh NGO, persatuan, syarikat, kumpulan marhaban, ya, kumpulan itu ini sebagainya, ataupun yang diberi oleh YB dan sebagainya? Jawabannya tak sah. Korban adalah dilakukan oleh individu menggunakan hartanya. Tak boleh grup marhaban 40 orang tiba-tiba nak buat seko dengan 40 orang pun 40 nama. Tak boleh. Sebab hadis kata unta dan lembu 7 nama saja. Tiba-tiba awak boleh buat 40 nama. Tak boleh. Syarikat kalau nak buat, tak boleh kalau guna duit syarikat, melainkan duit peribadi pemilik syarikat. Contoh, ada syarikat besar. Syarikat ABC contohnya. Dia datang sini. Tuan Pengurusi, ni lembu korban. Buat je lah. Saya balik kampung, buat je lah. Jadi kita tanya dia, lembu korban ke ni? Lembu korban. Jadi pengurusi tak payah tanya nama siapa ni, tak payah, sembelih je buat ibadah korban. Kerajaan negeri bagi. Pada hakikatnya kita tak boleh pandai-pandai bubuh nama AJK masjid sebenarnya. Itu bukan reta kita. Tak perlu ambil orang miskin punya nama bubuh, sebab orang miskin tak layak buat korban, mereka layak terima daging korban. Tapi habis tu Ustaz, YB kan bagi. Bila YB bagi, tanya YB, ini lembu korban ke lembu hadiah? Kalau dia kata lembu ni lembu korban. Kalau lembu korban, maka wakil kepada penyembelih yang bakal menyembelih itu, mudah selesai. Tak perlu sebut nama lembu korban ni satu, siapa, dua, apa, tak. Bagi tahu je, oh ni YB punya, selesai. Kalau YB kata, ni bukan lembu korban, ini lembu daripada parti. Parti bagi sumbangan, maka parti tak boleh buat ibadah korban. Habis dia macam mana? Datang sini ada dua kaedah. Kaedah pertama, potong tambah daging korban yang ada untuk fakir miskin. Kedua, potong, masak, jom kita buat kenduri rakyat. Sudah selesai. Maka tidak ada perbincangan lain, melainkan tidak ada ibadah korban atas nama persatuan, negeri, NGO dan sebagainya. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i ada sedikit perbincangan tentang ulil amri. Contoh, Perdana Menteri, dia nak buat ibadah korban kepada rakyatnya. Maka ada perbincangan dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu boleh mengambil harta daripada Baitul Mal. Yang tu dibenarkan. Yang lain semua tak boleh. Wallahu a'lam. Baik, soalan lain? Kita bagi lapor sikit. Ada zaman tidak lepas ni? Alhamdulillah, bagi lapor lah sikit. Muslimat? Tak ada. Mana besan saya ada ke tidak hari ni? Tak ada bukan Okay. Silakan. Sekali lagi. Menggunakan peralatan masjid untuk keseluruhannya lah. Untuk ibadah korban. Jawabannya itu sangat baik kerana ianya suatu dakwah kepada ummah. Apa-apa yang ada di masjid boleh bawa membantu orang kampung kerana itu adalah dakwah. Tak ada masalah. Yang tak boleh orang kampung datang basuh kereta guna air masjid. Yang tu tak boleh. Siapa selalu buat ni? Kadang AJK vacuum kereta dia guna vacuum masjid.
Yang tu tak boleh. Tapi kalau kita buat program untuk ummah, untuk kampung kita gunakan peralatan masjid, ya, dibenarkan kerana itu adalah dakwah untuk ummah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi soalan? Boleh, boleh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau dia nak tumpang, bagi tahu dia cuma ada RM200 saja, maka suruh dia simpan yang RM200 tu untuk dia. Ketika itu dia tiada kemampuan, tu nombor satu. Ataupun kalau nak tumpang, maka boleh terima, tapi dia kena niat hadiah untuk kita. Share, contohlah kita dah ada 6 bahagian, 1 bahagian lagi tak cukup. Tiba-tiba yang 1 bahagian ni 10 orang keluar seorang RM80, RM800 kan. Maka hukumnya tak sah, yang tu tak sah. Jadi kepada saya lah, kalau kata dia nak masuk RM200, dia kena niat, ni akak RM200 ni hadiah kat akak, bubuh nama akak. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Tapi nak hadiah buat apa? Dia pun ada RM200 je. Tak logik lah. Jadi kita kata kat dia, akak RM200 ni simpan je, buat beli ubat kencing manis. Esok bila dah ada duit, maka buatlah. Wallahu a'lam. Habis? Alhamdulillah. Ni pengajian macam ni bagus. Dia ada dialog antara tenaga pengajar dia dengan orang awam, baru kita faham. Okey? Wallahu a'lam. Insya-Allah sampai sini dulu. Minta izin kepada pengurusi, sebab saya mewakili pusat tahfiz. Pusat tahfiz saya ada 46 orang pelajar, 26 lelaki, 20 perempuan. Ya, kami lebih kurang umur tahfiz tu lebih kurang 10 tahun lah. Sekarang ni kami tengah buat pembangunan pondok solat dan pondok pengajian. Pondok solat kami buat dah lama, 10 tahun lepas dah. Pondok ni pondok yang pagar dia tak ada. Maksudnya bumbung dan lantai ada kapet yang macam ni. Pondok solat 20 kali 80, pondok pengajian 20 kali 60. Dengan cuaca panas ini, kami tengah menghimpun dana untuk pasang, kalau tuan-tuan tengok kat tepi tu, ada sliding cermin tu. Jadi kita nak pasang yang macam tu, dan projek tengah berjalan dah seminggu dah. Nak pasang yang macam tu keliling dua-dua pondok, dan kita akan pasang aircon di dalamnya. Kos keseluruhannya adalah RM84,305. Tetapi selepas lebih kurang 20 hari kutipan, maka jumlah berbaki yang diperlukan adalah lebih kurang RM15,000. Semalam kita 17 malam. Malam tadi balik ada kat WhatsApp dah. Ada kat WhatsApp. So lebih kurang bakinya RM15,000 lagi sahaja untuk cukup semua wakaf tersebut. Jadi saya buka hari ini, kalau tuan-tuan ada sedekah dan wakaf, mungkin pihak masjid boleh bentang sejadah sikit ke, ya, siapa-siapa yang nak buat wakaf kekal dialu-alukan, ya. Daripada wajah-wajah orang beriman pagi ni, saya rasa 15,000 selesai. Amin. Moga-moga. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa teman sepengajian kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah,
bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang berwakaf di pagi ini ya Allah. Jadikan wakaf mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan wakaf mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami dalam taman syurga ini ya Allah, satukan kami dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.